sekiranya diberi peluang untuk bertemu. Yang pertama, apakah perkara pertama yang terlintas dalam fikiran bila disebut nama Nabi Muhammad SAW? Benda pertama yang terlintas dalam fikiran. Rindu. Kenapa sampai sekarang tak jumpa lagi dalam mimpi? Baginda seorang yang lemah lembut dan tenang. Perkara pertama, saya sendiri daripada diri saya nak minta maaf sebab tak dapatlah jadi umat yang terbaik. Dan yang keduanya, saya nak nak zahirkanlah rasa syukur tu sebab kita patut beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad, sebab kita tahu dalam Al-Quran pun ada sebut kita ni antara umat yang terbaik, iaitu umat Nabi Muhammad. Perasaan pertama saya macam first time dengan nama Nabi Muhammad lah, saya sedih sebab pertamanya macam kita sebagai umat Nabi Muhammad ni tak menjalankan sunnah yang Nabi sarankan. Contohnya macam tadi, sabar. Kalau sabar tu kita tak berapa sabar lah. Kalau menjalani ujian kita mengeluh. Dalam semua aspek pun orang kata apa yang Nabi bawakan kepada kita tu syumul. Dan saya pernah dengar lah orang kata apa yang Nabi buat, kehidupan Nabi, ujian yang Nabi hadapi itu semuanya adalah untuk beri pengajaran kepada kita. Dan yang keduanya adalah untuk menetapkan hukum pada kita hari ini. Jadi pengorbanan Nabi tu adalah untuk kita tanpa kita sedarlah. Apa perkara pertama terlintas di fikiran kalau disebut nama Nabi SAW? Perkara pertama yang terlintas, sayang kot. Sebab Nabi walaupun tak pernah jumpa kita, tak pernah dengar pun pasal kita, Nabi sayang kat kita. Tapi kita dah dapat tahu sunnah-sunnah Nabi, berapa banyak hadis, kita kena sayang lah. Bila sebut tentang Nabi Muhammad SAW, saya pernah terbaca satu artikel dulu yang mana dia sebut kalau diberi pilihan sama ada awak mahu menjadi penggali kubur Nabi Muhammad ataupun kubur Nabi Muhammad, dia memilih untuk menjadi kubur Nabi Muhammad. Supaya apa? Kalau dia jadi penggali kubur Nabi Muhammad, hanya pada waktu tu je dia boleh berjumpa Nabi Muhammad. Tapi kalau dia memilih untuk menjadi kubur Nabi Muhammad, selama-lamanya dia boleh bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sejujurnya saya amat merindui akan baginda Rasulullah SAW dan teringin ingin berjumpa dengannya, akan tetapi saya menyedari hakikat saya untuk berjumpa dengan baginda, siapalah diri ini. Perkara pertama yang terlintas dalam hati ialah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, kerana selawat umat itu sebagai satu doa kepada Nabi. Hati ini rasa sayu dan rindu akan Nabi. Dan yang kedua, rasa ingin memohon daripada Nabi syafaat di akhirat kelak. Kerana syafaat Nabi di akhirat kelak amatlah besar bagi umatnya. Kalau dapat tengok wajah Rasulullah tu pun dah satu nikmat kan. Kalau dapat bercakap dengan Rasulullah, saya nak sampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya nak ungkapkan saya minta maaf kerana tak kurang mengikut apa yang diajar dan banyak membuat apa yang dilarang. Perkara pertama yang pada saya lah, saya rasa saya nak cakap, bukanlah cakap kot, mungkin daripada minta doa daripada baginda, sebabnya doa dia tak ada hijab, doa baginda tak ada hijab. Dan kita boleh minta apa yang kita nak tu dengan sekali minta makbul, boleh kata makbul macam tu lah. Saya perlu meminta maaf kepada baginda sebab tak mampu menjadi umat terbaik sebagaimana yang baginda harapkan. Kalau boleh, saya nak datang jumpa dengan baginda
saya nak cakap yang saya terlalu penat. Saya terlalu penat dengan segala ujian ni. Kenapa saya hilang orang yang saya sayang? Kenapa saya selalu rasa sedih? Saya nak luah dengan baginda. Saya tak nak luah dengan orang lain. Saya nak minta maaf dekat Rasulullah sebab saya tak jadi umat yang terbaik untuk tolong semua orang, terutamanya orang di Syria dan Palestin. Tapi saya tetap berharap supaya saya dapat masuk syurga sama-sama dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, lihatlah sekarang ini umatmu terumbang-ambing mencari hidayahmu, dan kumohon kepadamu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kami ini umat yang semakin jauh dalam mengamalkan syariatmu dan semakin lalai dengan dunia yang semakin sampai ke penghujung. Takdirkan bertemu Nabi SAW. Apa benda yang nak dilakukan kepada baginda, atau apa benda yang nak diluahkan kepada baginda SAW? Bagi saya, mungkin sebab tak terungkap, mungkin saya akan peluk je baginda. Sebab saya rasa diri saya ni hina lah, dengan banyak dosa, bertemu dengan Nabi sekalipun. Tak terungkap lah. Pertama sekali, saya akan rasa malu kerana saya sendiri sebagai umatnya tidak melakukan apa tuntutan dia, tidak melaksanakan sunnahnya. Malu dengan baginda. Tapi saya akan peluk baginda Rasulullah SAW. Saya akan hayati pelukan, saya akan cium dahi baginda SAW. Dan saya akan minta kepada baginda supaya ajarkan kepada saya seperti mana baginda mengajarkan kepada sahabat-sahabat baginda SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau saya ada kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, pertama sekali saya akan minta doa daripada baginda, sebab doa baginda itu sangat makbul di sisi Allah, dan saya akan ambil sebanyak mungkin keberkatannya daripada baginda. Sekiranya diberi peluang untuk bertemu, saya akan berdoa, saya akan minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberi peluang masuk syurga dan bersama dengannya di syurga nanti. Dan yang kedua, saya minta doa untuk seluruh umat Islam terselamat daripada api neraka. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu